Saudara, senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah. 亲爱的弟兄姐妹，我们感觉到非常的高兴快乐，我们能够一同在这里敬拜 Kita 他。 percaya bahwa Tuhan yang menggerakkan hati kita. 我相信上帝自己感动我们的心， Kita boleh datang memuji menyembahnya. 我们可以来到圣殿里面一同赞美敬拜他。 Mari kita melihat 1 Korintus pasal 12. 请我们大家一同看哥林多前书第12章 Ayat 20 sampai ayat 26. 20到26节。 Demikian firman Tuhan. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. 第20节，但如今肢体是多的，甚至却是一个。眼不能对手说：“我用不着你。”头也不能对脚说：“我用不着你。”不但如此，肾上肢体，人以为软弱的，更是不可少的。肾上肢体，我们看为不体面的，越发给他加上体面；不尊美的，越发得着尊美。我们尊美的肢体自然用不着装饰，但上帝配搭的这圣子，把加倍的体面给那有缺陷的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。 Sekitar 2 bulan yang lalu waktu saya pelayanan di GKY Bali, saya melihat bahwa pemerintah setempat sedang memperbaiki trotol-trotol jalan. 2个月以前我在巴黎市奉主，我看到政府是预备那个很多预备要预备有这个KTT 的事情。 Saudara, ternyata pemerintah sedang mempersiapkan jalan untuk menyambut konferensi tingkat tinggi G20 pada tanggal 23-24 Oktober ini. 原来他们修理这些路是要用来准备他们在巴黎举办的10月23到24号的这个 G20。 Indonesia dipercayakan menjadi tuan rumah dalam event yang besar ini. 在这个时候，印尼将成为东道主。 Saudara, event global yang satu ini akan dihadiri begitu banyak negara. 这一个全球盛会将有很多的国家来参加。 Saudara, negara-negara besar seperti Uni Eropa, kemudian Amerika, Inggris, Australia, China, dan juga Jepang mereka akan hadir. 那么，包括大国在内的国家，好像美国、英国、印度、澳洲、中国、日本以及其他的国家。 Saudara, negara-negara besar ini kita bertanya kenapa mereka hadir? 为什么这些大国他们要参加呢？ Ya, jawabannya sederhana karena mereka punya kepentingan. 因为他们都有需要， Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa berdiri sendiri. 他们不能够自己成立， Mereka sadar mereka membutuhkan negara-negara yang lain. 他们意识到他们需要其他的国家合作。 Mereka sadar mereka membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk memajukan 他 ekonominya. 们很需要跟其他的国家合作，才能够取得经济的发展。 Saudara, tentu dalam event besar ini Indonesia punya peluang, saudara. 在这个 G20 的峰会上，印尼有这个机会， Peluang bekerja sama memberikan
diri dari pandemi serta membangun dunia secara bersama-sama. 他们有机会邀请全世界的国家共同努力，从疫情当中恢复过来。 Saudara, 1 Korintus pasal 12. 哥林多前书第22章， Waktu kita membacanya, apa yang kita bisa melihat? 当我们读的时候，给我们看到什么呢？ Saudara, kita melihat bahwa Paulus sedang menjelaskan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada jemaat Korintus secara berlimpah-limpah. 我们看见保罗在这里讲到关于这个在哥林多前书12章所读的圣经，上帝给这个哥林多教会很多的属灵的恩赐， Ada berbagai karunia-karunia rohani dicurahkan kepada jemaat di sana. 在有各种各样的恩赐赐给教会的信徒。 Saudara, karunia-karunia berbeda satu dengan yang lain. 这个恩赐是分别不同的， Karunia ini berasal dari Allah dan diberikan kepada jemaat. 这些恩赐是从上帝来的，是赐给信徒的。 Saudara, tujuannya adalah untuk membangun jemaat Tuhan. 那目的就是要建造神的教会， Tidak ada karunia yang diberikan untuk kepentingan diri sendiri. 并不是说为着自己的荣耀， Tapi karunia ini diberikan saudara supaya jemaat itu bertumbuh. 使教会的信徒能够成长。 Saudara, Paulus menggambarkan jemaat Tuhan dengan sebuah kiasan tubuh manusia. 保罗用人的身体来描述主的教会， Dalam tubuh saudara ada anggota-anggota. 在人体当中有许多的肢体， Semua anggota saudara memiliki hubungan satu dengan yang lain. 所有的肢体都有互相彼此的关系， Ada hubungan timbal balik satu dengan yang lain. 他们彼此之间有互相的关系， Tidak ada anggota tubuh yang berdiri sendiri. 他们没有一个是自己治理的， Dia selalu berhubungan saudara, dia saling menopang satu dengan yang lain. 他们彼此是互相的支持，彼此的需要， Masing-masing memiliki tempat dan fungsinya sendiri. 每个都有自己的位置和功能。 Sekalipun yang paling kecil, tidak ada anggota yang tidak berfungsi. 虽然是最小的肢体，那这个肢体是有用的； Sekalipun yang paling kecil, tidak ada anggota tubuh yang tidak berguna. 虽然是小的，这个肢体是有用的。 Saudara, Paulus mengingatkan pada kita bahwa dalam jemaat adalah tubuh Kristus 保罗提醒我们，教会是基督的身体， dan diberikan karunia yang berbeda-beda untuk membangun tubuh Kristus. 那么为了上帝给我们的这个恩赐不一样的，为了建立神的教会， Seluruh tubuh dan diberikan saudara anggota-anggota ada untuk kepentingan pertumbuhan 是为了要信徒们的成长， supaya semua jemaat satu dengan yang lainnya bertumbuh bersama-sama. 就我们信徒之间要彼此要一同的成长。 Dan Paulus mengakhiri pasal ini dengan sebuah seruan agar setiap anggota jemaat mencari sesuatu yang lebih utama daripada sekedar karunia-karunia. 保罗介绍这一段圣经的时候，呼吁每一个信徒要寻求比恩赐更重要的。 Kemudian di pasal 13 Paulus menekankan tentang kasih. 讲到哥林多前书13章是讲到爱， Saudara, Paulus mengajarkan supaya kita bersatu. 保罗强调我们要团结，要合一。 Paulus tidak ingin ada kepentingan tertentu pada pribadi-pribadi 保罗不想要因着某种的需要， atau karena kesombongan 或者是骄傲， atau karena karunia yang berbeda lalu terjadi perpecahan. 或者有不同的恩赐使教会分裂， Terjadi saling iri, saling curiga dan saling menyerang satu dengan yang 彼此 lainnya. 的妒忌，彼此怀疑，互相攻击。 Saudara, fenomena yang demikian tentu akan merugikan gereja Tuhan. 这种的现象使肢体受亏损， Akan merugikan kita semua. 是叫我们受亏损， Memalukan dan menyedihkan hati Tuhan. 是可耻的，是叫上帝的心伤心。 Karena fenomena ini tidak sesuai dengan panggilan kita bergereja. 这种的现象不符合上帝的呼召， Dan fenomena ini saudara bertentangan dengan prinsip hidup kekristenan. 那么这个现象就是说违反我们信徒的生活。 Saudara, di awal surat Korintus, Paulus mendengar laporan dari keluarga Chloe.
在哥林多书信的开头，保罗是从哥莱士这个家里的人听到一些事情。 Jadi ternyata Paulus di tengah kesibukan dalam memberitakan Injil, merintis gereja, dia juga mendengar apa yang terjadi di gereja. 那么保罗在这繁忙碌的侍奉当中，他也听到一些关于教会的事情。 Jadi Paulus mendengar keluarga Chloe itu melaporkan bahwa terjadi perpecahan dalam gereja. 保罗也听见在哥林的教会，也听见一些教会的分裂。 Saudara, bibit perpecahan ini terjadi hanya karena ulah beberapa orang. 那么这个分裂的种子发生是有几个人而已， Beberapa orang ini dalam jemaat itu membuat ulah, saudara. 只有几个的信徒当中，在教会里面发生事情。 Besar kemungkinan beberapa orang yang buat ulah ini adalah merasa bahwa mereka ini punya karunia khusus. 他们可能在他们中间，他们认为在侍奉主的当中有特别的恩赐。 Mungkin mereka merasa bahwa dia yang paling berkorban dalam pelayanan. 他们认为他是比别人更了不起。 Mungkin ada yang merasa dia yang paling hebat dalam penginjilan. 他可能认为他们比他们更受苦。 Dalam membawa orang percaya kepada Tuhan, dia yang paling luar biasa. 可能他认为在传福音的事上，他非常的热心。 Tapi ada kemungkinan juga karena orang ini merasa karismanya jauh lebih besar dibanding dengan yang lain. 他们认为这些人他的恩赐比别人更大。 Ya mungkin karunia fasih berbicara. 他们认为他们这些人就很会说话。 Mungkin juga pengorbanan-pengorbanan yang diberikan dalam pelayanan. 可能他们这些人比其他的人牺牲更大。 Sehingga orang-orang ini merasa dia pantas untuk lakukan sesuatu. 他们认为他们能够做一些事情。 Tapi apa mereka lakukan ternyata adalah bibit yang membawa perpecahan tubuh. 其实他们所带来的种子就是教会分裂。 Saudara, tanpa berpikir dewasa dalam Tuhan, mereka langsung berkata, kami golongan Paulus. Kami golongan Paulus. 我们是保罗派。 在他们不成熟的思想当中，他们这么说：“哦，我是属于保罗的。” Ada yang mengatakan kami golongan Apolos. 我是属于亚波罗。 Ada yang lain mengatakan kami ini golongan Kefas atau Petrus. 我是属于基法的，或者是彼得。 Tapi yang lain tidak mau kalah. Mereka mengatakan kami ini golongan Kristus. 他们不愿意输，他们说：“哦，我是属于基督的。” Mungkin mereka merasa paling rohani. 他们认为他们比其他的更属灵。 Paling rohani, setia mengikuti Kristus. 他们认为他很忠心的跟随耶稣基督。 Sehingga mereka mengatakan kami ini golongan Kristus. 我们是属于基督的。 Saudara, apa yang mereka teriak, apa yang mereka serukan? 亲爱的弟兄姐妹，他们所喊的是什么呢？ Saudara, mirip dengan orang-orang di luar, orang-orang yang tidak mengenal Kristus. 他们这样的态度，正是像世界上的人一样。 Pada waktu mereka mengatakan kami golongan Paulus, kami golongan Apolos, dan lainnya. 当他们说我是属于保罗的，我是属于这个亚波罗的， Tanpa mereka sadari, mereka telah menimbulkan bibit-bibit 他 perpecahan. 们没有想到，无形当中就造成教会的分裂。 Fenomena ini membuka celah bagi si jahat untuk masuk memecahkan gereja. 这种的现象，无论是有意的、无意的，这些邪恶者闯入教会。 Kemudian orang mulai membangun jarak. Membangun jarak. 那所以他们是有这个建立彼此之间的距离。 Saudara, pada saat orang hubungannya nggak baik itu langsung membangun jarak. 那么如果彼此之间关系不好，就无形当中彼此之间的距离， Atau membuang muka. 或者是我们buang muka， Membuang muka. Dia tidak mau lihat lagi lah dia. 就是 Gitu. 不要看他。 Lalu apa yang terjadi, saudara? 有什么事发生呢？ Tidak saling mempercayai. 他们就不互相信任。 Dia nggak percaya saya, nggak percaya dia. 我不信任他，他不信任我， Kemudian terjadi saling curiga satu dengan yang 就 lain. 产生怀疑。 Saudara, otomatis persekutuan menjadi kaku. 那么这个气氛就变成僵硬了， Tidak mengalir, saudara. 没有流通。 Otomatis suasana menjadi tegang. 那么这个气氛就很紧张。 Saudara, sikap yang demikian adalah sikap yang tidak baik.
那么这种的态度是不好的， bukan membangun sikap saling membutuhkan, 并不是说不会建立互相需要的个态度， tapi memisah-misahkan, mengkotak-kotakan satu dengan yang lain. 他们就把它分裂出来。 Saudara, ini seperti sebuah rumah yang dibangun di tebing, saudara. 这就好像一个建筑物建在悬崖上， Dibangun di tebing tanpa fondasi dan pengikat yang kuat satu dengan yang lain. 那么这个房子建在悬崖上是没有地基的，还有它的梁木绑得不够紧。 Saudara, kalau rumah itu dibangun di tebing itu view-nya bagus sekali. 那么如果一座房子建筑在悬崖上，这个看起来这个房子很漂亮。 Ya pasti kalau view yang bagus tuh harganya juga mahal, saudara. 这份房子漂亮，所以它的价钱也很贵。 Kalau rumah, saudara, kalau view-nya tembok atau rumah orang, itu view-nya nggak bagus. 那如果我们的房子是这个墙壁等等， Tapi kalau rumah dibangun di atas tebing, saudara, itu bagus sekali. 如果把一个房子建在悬崖上，是一个很好的。 Tapi rumah ini memang bagus, saudara, dibangun di tebing, tapi sayang, saudara, tidak ada fondasi dan pengikat yang kuat satu dengan yang lain. 虽然这个房子建在悬崖上，看起来很漂亮，可是它没有地基，它的梁木也绑得不够好。 Saudara, terkala badai menerpa, angin kencang datang, saudara, maka bangunan ini akan terlihat dan hanya terjadi tumpukan yang reruntuhan. 但是当暴风雨来侵袭的时候，我们就能够看到成堆的瓦砾。 Ini persis seperti yang pernah terjadi di Kulon Progo beberapa waktu yang lalu. 这正像在Kulon Progo 当那个时候发生的事情。 Saudara, sebuah rumah memang dibangun di tebing. 这个房子建筑在悬崖上， Tetapi pada waktu terjadi angin melanda, kemudian bangunan ini yang tidak punya fondasi, pengikat tiang yang kuat, lalu merata di tanah. 那么大风暴雨来侵袭这个做房子的时候，这个房子没有坚固的地基，还有它的梁木绑得不够牢固。 Saya pikir bangunan ini asal jadi. 我相信这个房子要做成， Jadi ditancap-tancap begitu, ya, tidak ada fondasi yang kuat, tidak ada pengikat yang kuat, bagaimana menghadapi badai. 那么这个房子就是这样子建成的。他们没有想到，当大风暴雨侵袭的时候， Ketika badai angin menerpa, kemudian bangunan ini goyang lalu roboh. 那么这座房子被大雨暴风侵袭的时候，这个房子就变成平地了。 Namun saat yang menyedihkan adalah pada waktu orang datang melihat lokasi kejadian. 可是当人们来到现场的时候， Bagaimana peristiwa ini bisa membuat sebuah rumah ini roboh? 那么这个建筑物怎么会倒塌呢？ Kemudian setelah orang-orang datang, kemudian melihat seorang nenek mati tertimpa tiang balok bangunan tersebut. 那么就发现一个祖母是被压在建筑物的下面。 Jadi nenek tua ini, saudara, tertimpa oleh balok kayu yang tidak terikat dengan baik, kemudian menimpanya lalu mati. 那么这位祖母被这个梁木绑得不够牢固的，就压死她。 Saudara, pemimpin gereja, pemimpin rohani, aktivis pengurus adalah balok-balok tiang-tiang gereja. 教会的领袖是这个建筑物的柱子。 Saudara, dialah menahan semua beban-beban yang ada. 他就是要来支持这个其他的柱子。 Jangan ada relasi yang tidak kuat, pengikat yang tidak kuat, lalu membuat balok-balok ini goyang, lalu menjadi runtuh. 不要因着关系不亲密，彼此分裂，导致这些梁木压在信徒的身上。 Kemudian menyedihkan, balok-balok ini menimpa jemaat. 所以这些梁木就倒在我们信徒的身上。 Paulus memberikan gambaran yang sangat jelas di dalam nasihat-nasihatnya bergereja. 保罗在这里给我们看见很清楚的看见，劝勉我们。
Di ayat 20-21 dia berkata demikian. 在第20、21节，他这么说。 Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. 但 Jadi 如今 mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. 但如今肢体是多的，甚至缺失一个。眼不能对手说：“我用不着你。”头也不能对脚说：“我用不着你。” Saudara, setiap anggota tubuh memiliki tempat, bentuk, dan kegunaannya. 每一个肢体都有自己的形状，就有自己的这个位置，还有自己使用的形式。 Yang pertama, anggota yang paling hina, saudara, merupakan bagian dari tubuh. 第一，最卑贱的肢体是身体的一部分， Dia bukan terlepas dari tubuh, 它不是说跟身体分开， tetapi dia bagian dari tubuh. 它是身体的一部分。 Artinya dia menempel, saudara, dia menyatu dalam tubuh. 那么它是在跟身体里面合一。 Saudara, mungkin jari kelingking ini atau jari kaki kita, saudara, itu dianggap kurang berguna kalau dibanding dengan mulut atau dengan mata atau dengan tangan. 我们跟手跟眼睛相比的话，我们也许说这个小拇指跟脚趾是没有用的。 Namun jangan karena dia bukan mata, bukan tangan, lalu kita berkata mereka ini bukan bagian dari tubuh. 那么我们不要是说它不是手，不是眼睛，我们就说它不是属于圣旨的。 Demikian juga di dalam tiap anggota tubuh rohani. 在属灵的身体的每一个肢体也是如此， Ada bentuk, ada posisi dan kegunaannya di dalam anggota tubuh. 有形状、有位置，还有恩赐。 Dia mempunyai kedudukan yang sama di mata Tuhan. 在上帝的眼中，他有同样的地位。 Kita tidak berkata mereka bukan milik Kristus. 我们不能说他们不是属于基督的。 Ada berbagai karunia dari anggota-anggota di dalam satu tubuh. 在肢体里有各种不同的恩赐， Tuhan memang memberikan demikian. 上帝就是这样子赐给我们的。 Berbeda-beda. 上帝给我们的恩赐是不同的， Ada yang punya karunia menasihati. 有的有这个劝勉的恩赐， Ada yang punya karunia memperhatikan orang. 有的是关心别人的恩赐， Ada yang punya karunia mengajar. 有的是教导的恩赐， Ada yang punya karunia memimpin. 有的是带领的恩赐， Ada punya karunia nyanyi, karunia bermain musik. 有的是有唱歌的恩赐，有弹琴的恩赐。 Saudara, Tuhan mengatur semuanya itu. 上帝这样子的安排， Tidak ada satu orang yang memiliki semua karunia itu, saudara. 我相信我们没有一个人都拥有这样多的恩赐。 Supaya setiap kita menyadari bahwa saya membutuhkan kamu, kamu membutuhkan 只 saya. 要我们意识到我们彼此的需要， Sehingga timbul perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. 我们就认为我们每一个人都有彼此的需要。 Tangan akan berkata, saya membutuhkan kaki ya. 手说我需要脚， Kaki akan berkata, saya membutuhkan mata. 这个脚说我需要眼睛， Mata akan berkata, saya membutuhkan mulut. 眼睛说我需要口， Mulut mengatakan saya membutuhkan kepala dan lain 这个 sebagainya. 口说我需要头，等 Saudara 等。 semua merasa saling membutuhkan satu dengan yang 每 lainnya. 个人都有彼此的需要， Tidak ada yang merasa bahwa dia paling hebat dan dia tidak membutuhkan siapa-siapa. 没有一个人是想到他是非常的了不起，非常最棒的，不需要别人。 Saudara, demikianlah Tuhan mengatur semuanya di dalam gereja. 所以上帝在教会里面就是这样子的安排， Supaya kita saling memperlengkapi, saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lainnya. 叫我们彼此合作、彼此关心等等。 Saudara, kita tidak perlu iri karena Tuhan telah menetapkan tiap anggota dalam tubuh sesuai dengan kehendaknya. 我们不需要妒忌，因为身体里每一个肢体的决定都是按照上帝的意思。 Memang ada yang mungkin punya karunia berlebihan. 可能上帝给他更多的恩赐， Karunia lebih dari satu. 比一个更多的恩赐， Tapi setiap orang punya karunia. 而是上帝给每一个人都有这个 Dan 恩赐。 semuanya itu diberikan sesuai dengan fungsi-fungsinya agar seluruh tubuh berjalan sebagaimana sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan.
那么上帝根据他们的功能安置他们。 Ayat 18 berkata demikian. 第18节， Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing sesuai secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. 但如今上帝随着自己的意思，把肢体逐个安排在身上了。 Jadi Tuhan memberikan karunia-karunia ini sesuai dengan kehendaknya. 上帝给我们恩赐是照着上帝的意思， Sesuai dengan rencananya 照着他的计划 untuk membangun tubuh Kristus, 来建立基督的教会， yakni gereja Tuhan. 是神的教会。 Saudara, tatkala jemaat Korintus terkotak-kotak, 当哥林多教会的信徒分裂的时候， mereka merasa tidak membutuhkan satu dengan yang lainnya. 他再也觉得不需要彼此。 Lalu ada yang berkata, kami golongan Paulus, 有的人说我是保罗的， kami golongan Apolos. 我是属于亚波罗的， Saudara, mulai terkotak-kotak, saudara. 彼此之间有分裂。 Jadi mereka merasa tidak membutuhkan satu dengan yang 他 lainnya. 们认为他们之间不需要， Mungkin terjadi saling menyerang satu dengan yang lainnya. 可能他们彼此的互相攻击， Saling memfitnah satu dengan yang lainnya. 彼此诬告他们。 Paulus katakan, kamu ini manusia duniawi, 保罗说：“你们是属于世界上的人， bukan manusia rohani. 不是属灵的。 Saudara, ini teguran yang keras sekali. ”这个是保罗责备他们， Tapi Paulus tegur para jemaat Korintus. 是保罗责备哥林多教 Kamu 会， ini manusia duniawi. 你们是属于世界的， Kamu tidak mengerti kehendak Allah. 你们不懂得上帝的意思， Kamu bukan manusia rohani. 你们却不是属灵的。 Mengapa Paulus mengatakan mereka manusia duniawi? 为什么保罗说你们是属世的呢？ Karena mereka menjadikan gereja sama seperti organisasi di luar. 因为他们认为把教会当作跟别的机构一样。 Saudara, gereja bukan organisasi kayak duniawi. 那么教会不是像别的机构一样。 Panggilan kita bergereja berbeda dengan dunia. 那么上帝呼召我们是跟他们不一样的， Panggilan bergereja supaya kita bisa hidup bersama 叫 satu 我 dengan 们 yang lain. 可以生活在一起，彼此的需要， Di dalam kasih dan di dalamnya supaya kehendak Allah dinyatakan. 在爱里面，也在上帝的意识里面被彰显出来。 Paulus mengatakan kamu ini manusia duniawi. 你们不是属灵的， Saudara, ini sebuah cap yang tidak enak didengar. 那么这些话是听起来不好听， Tapi Paulus harus berbicara Kesep- apa adanya. 我说保罗必须要这么说。 Mengapa mereka manusia duniawi? 为什么他们说他们的教会是属世的呢？ Karena mereka bukan Kristen yang bertumbuh. 因为他们不是成长的基督徒， Mereka menyerap segala yang ada di kota Korintus. 他们怎么样？ Segala yang ada yang di luar, baik pengetahuan, budaya, perilaku itu diserap kemudian dibawa masuk ke dalam gereja. 他们是在外面的这个文化等等被吸收进入到他们的教会， Mereka berpikir bahwa gereja itu juga sama dengan dunia. 他们认为教会也是跟他们外面的机构一 Paulus 样， katakan kamu ini manusia duniawi. 所以保罗说你们是属世的。 Paulus katakan susulah yang aku berikan kepadamu, bukan makanan keras. 保罗说我是用奶喂你们，不是用干粮。 Saudara, sampai Paulus nggak bisa berbicara sesuatu yang rohani. 以至于保罗不能够用属灵的话告诉他们， Karena mereka belum bisa menerimanya. 因为他们还不能吃。 Susulah yang kuberikan kepadamu, 我给你们是用奶喂你们的， bukan makanan yang keras. 不是用干粮。 Tentu saudara kalau dikasih makan keras itu akan mental dan akan mungkin mati, saudara. 如果他们保罗给他们干粮的话，可能他们不能够接受，他们可能会死掉。 Sama seperti baby kita, saudara, yang baru lahir. 好像我们的婴孩刚刚出生的婴孩， Yang pernah jadi papa mama, itu dikasih apa dulu? Dikasih nasi atau dikasih susu? 我要问你们，在我们中间一定知道的这个经验。当婴孩出生的时候，你们给他喝奶或者是吃干粮呢？ Saudara tidak kasih makanan yang keras. 我们不能够给他干粮 Kasih 吃， dia makanan yang lembek. 就是要软 Kasih dia 热， susu 就 dulu. 是奶给他奶喝， Supaya dia bisa menerimanya. 叫他能够领受。 Kalau misalnya anak kita baru lahir dikasih nasi,
muntah saudara dia. 如果刚刚出生的婴孩，我们给他饭吃，那不得了的。Saudara, Paulus benar-benar seorang sosok gembala yang luar biasa. 我们看见保罗真的是一个牧养教会的了不起的 Dia 人， bisa menempatkan kapan dia harus berbicara keras, 他能够知道什么时候用责备的话， kapan dia harus menahan diri untuk tidak bicara. 多少什么时候叫他忍耐不讲话。 Tapi di sini kita lihat bahwa Paulus berbicara keras. 在这里给我们看见保罗用责备的话， Paulus memberikan sebuah teguran yang tepat pada jemaat Korintus yang masih manusia 那 duniawi. 么保罗就很适合给他责备的话，很强的责备的话给哥林多的教会。 Lalu dia katakan, apakah Paulus亚波罗算什么呢？保罗算什么呢？ pelayan Tuhan yang hanya karena kamu menjadi percaya, 无非是这事照着主所赐给他们个人的引导，你们相信。 masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. 那么每一个人都按照上帝给他的道 Paulus 路。 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. 保罗说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有上帝叫它生长。” Saudara, dalam sejarah gereja siapa yang tidak mengakui Paulus? 在历史教会的历史当中，有谁不承认这个保罗呢 Siapa？yang meragukan karismanya? 谁怀疑他的这个恩赐呢？ Siapa yang meragukan kepemimpinannya? 谁怀疑他的这个领袖？ Yang bisa menulis 13 surat di dalam perjanjian baru. 他能够在新约圣经里面写了13封书信。 Tidak ada sosok yang bisa menanding dia. 没有一个人好像保罗一样。 Tapi di sini Paulus tidak menempatkan dirinya sebagai yang menonjol daripada yang 那 lain. 么其实这个保罗不是说在他们中间把自己抬高， Dia katakan, apakah Paulus? 他说亚波罗是谁呢？保罗 Semuanya 是谁 adalah 呢？ pelayan. 全部就是神的仆人。 Aku menanam, 我栽种了， Apolos menyiram, 亚波罗浇灌了， tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. 唯有上帝叫它生长。 Saudara, Paulus tidak menempatkan dirinya sebagai tempat yang tertinggi. 那么保罗不把自己抬高， Dia kembalikan kepada sosok, kepada Allah yang harusnya dapat kemuliaan. 那么他就把一切荣耀归给上帝。 Kita melayani Tuhan terkadang kita lupa menempatkan diri. 我们多少时候我们常常忘记了。 Yang kedua, saudara, 第二， semua anggota tubuh dalam beberapa hal berguna dan saling membutuhkan. 所有的肢体在某种程度上都是有用的，并且是互相需要的。 Mata kegunaan hanya untuk melihat, 眼睛是用来看， bukan untuk berpikir atau untuk 不 berbicara. 是用来思想或者是说话。 Telinga kegunaannya untuk mendengar, bukan untuk bernafas atau mencium. 耳朵是用来听，并不是用来看或是用来呼吸。 Kegunaannya untuk berbicara, 嘴巴是用来说话， bukan untuk berjalan 不是 atau 用来走路 yang lainnya. 等等， Kita lihat ada kegunaannya, 他们都有用处， tetapi dia tidak mengerjakan semua. 他们全部不用它。 Saudara, Allah begitu rupa mengatur karunia-karunia yang ada, 上帝是这样子的安排每个恩赐， supaya semua merasa saling membutuhkan satu dengan yang 所以 lain. 他们认为彼此的需要， Dan tidak ada merasa berlebihan atau tidak dibutuhkan. 所以他们不是认为有多余的、不需要的。 Saudara, saat kita menyadari bahwa kita bagian dari tubuh, 当我们意识到我们是基督身体的一部分的时 kita 候， tidak terpisahkan dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. 我们彼此没有分离。 Kita membutuhkan si A, kita membutuhkan si B. 我们需要 A， 我们需要 B。 Saudara, saat kita menyadari demikian, 当我们意识到这个样子的时候， maka dengan sendirinya kita akan bisa mendatangi orang lain. 那我们就可以跟他们在一起。 Dengan sendiri kita sadar, saya ini nggak ada apa-apanya. 就讲到我自己实在没有什么了不起的， Saya nggak bisa melayani tanpa kamu. 我不能够忽视，就是没有你的话， Dengan sendirinya saudara kita merasakan kita membutuhkan persekutuan. 我们自然的，我们不是需要这个团契， Kita membutuhkan orang lain. 我们必须需要别人， Kita perlu membangun relasi dengan sesama. 我们跟其他的弟兄姐妹有这个有团契的关系， Sehingga di situ bisa kita saling percaya, 我们就能够彼此信任， saling mengasihi,
我们彼此相爱， saling membantu dan saling melayani. 在彼此的帮助、彼此的服侍， Saudara, itu harus terjadi 那就是这样子的。 ketika kita memahami panggilan kita. 我们要知道神的呼召。 Saudara, hari ini seharusnya saya harus bersikap atau berperilaku sebagai salah satu anggota tubuh Kristus. 今天作为我们基督的肢体，我们应该有什么样的态度和行为呢？ Ketika saya menyadari semuanya ini 当我意识到这些的时候， adalah panggilan Tuhan, 上帝的呼召 karunia-karunia yang Tuhan berikan, 是上帝给我们的恩赐， yang harus dilakukan atau bersikap yang pertama adalah belajar. 我们应该要怎么样的态度呢？我们必须要学习， Menghargai dan menerima anggota tubuh yang berbeda-beda. 我们必须要学会尊重和接受来自不同背景的 Yang 肢体。 mungkin latar karunia yang tidak sama, saya harus belajar menerima. 可能我们不同的背景、不同的恩赐，我们必须要学习。 Yang kedua, 第 saudara, 二， ketika kita menyadari akan panggilan ini, 我们必须要意识到上帝的呼召。 saya harus belajar membangun komunikasi dengan saudara-saudara lainnya. 我们必须要学习在基督的肢体当中与其他的兄弟姐妹们建立沟通， Di dalam satu tubuh, dalam Kristus Yesus. 在基督教会、基督里面， Dan menyadari saya membutuhkan mereka untuk bisa bertumbuh bersama-sama. 我们并意识到我们需要他们成长。 Saudara, ini mengencourage kita bagaimana kita bersekutu dengan yang lainnya. 我们必须要与其他的兄弟姐妹们团契。 Kita tidak diri sendiri, kita tidak membangun sebuah persekutuan. 我们必须说，我们为着自己，我们不能够与其他的弟兄姐妹建立沟 Atau 通。 kita juga tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa. 我们可能没有跟其他的兄弟姐妹有沟通。 Saudara, mulailah sesuatu. Ya, mulailah menyapa, mulailah menegur seseorang. 我们弟兄姐妹们，我们要开始学习跟人家打招呼。 Kita berbeda, saudara, dalam panggilan kita. 我们在上帝的呼召是我们有不同的。 Kalau di mall kita belanja, setelah belanja langsung nggak ada urusan kita pulang. 那如果我们在 mall 去买东西，买了就回家， Karena barangnya sudah kita beli. 因为我们东西已经在我们的手中。 Selesai nggak ada urusan. Selesai tidak ada urusan. 哦，我们买完了东西，我们没有什么事情。 Dalam bergereja, saudara, 可是，在我们的教会， kita selain ibadah, kita ada sebuah persekutuan. 我们除了这个崇拜会以外，我们有团契， Kita ada komunikasi satu dengan yang lain. 我们跟弟兄姐妹们有彼此的沟通， Kita perlu mengenal satu dengan yang lain. 我们必须要认识每一个人， Kita perlu mendukung satu dengan yang 我 lain. 们要彼此的合作，彼此的支持， Sehingga disitulah terjadi sebuah persekutuan yang erat. 就是我们在这样的情况之下，我们就有很好的沟通。 Saudara, gereja kita juga ada banyak kelompok kecil. 我们在教会里面有很多小组， Ya tentu di sana lebih nyata di dalam persekutuannya. 我们在这个小组里面，在团契里面更加显明出来。 Mereka bisa mengenal, mereka bisa men-sharing beban-beban pergumulan hidup 那 mereka. 么在我们的小组里面，我们能够彼此沟通，我们彼此分享。 Mereka bisa mendoakan satu dengan yang lain di tengah pergumulan-pergumulan 可 yang 能 ada. 在弟兄姐妹当中，若是有什么需要，有什么挣扎，我们可能为他们祷告。 Namun dalam panggilan hidup bergereja, 可是，在上帝的教会里面， yang mau ditekankan oleh Paulus bahwa kita memerlukan orang lain. 那么在保罗在这里强调我们必须要 Untuk 彼此， bisa bertumbuh 我 bersama-sama. 们要彼此需要，我们一同成长。 Mulailah dengan hal yang paling sederhana. 我们有从这个最简单的开始。 Setelah selesai bubar ibadah. 我们做完礼拜之后， Saudara, tidak ada kepentingan, tidak buru-buru. 我们如果有什么不需要的话，我们不要太紧张的回家， Seperti dikejar oleh sesuatu. 好像我们被什么东西追赶。 Kalau saudara punya hal yang buru-buru, silakan. 如果我们有很急要的事情要回家，就回家吧。 Kalau tidak ada, 若是没有的话， mulailah menegur si A, si B, si C untuk bisa 我们就开始 saling 关 menyapa. 心你的坐在你旁边后面的弟兄姐妹，好不好？ Apapun status pendidikan usaha kita. 虽然我们有些不同， Inilah panggilan hidup bergereja.
这就是神在教会里面呼召我们， Inilah isi hati Tuhan. 这就是上帝的心意。 Kemudian yang terakhir 最 saudara, 后， kita bergabung dengan anggota yang lain. 我们就要更加入其他的肢体。 Saya melihat ketika kita duduk bersama di tempat ini, 当我们可以坐在一起的话， saya belum terlalu yakin kita bisa mengenal satu dengan yang 我 lain. 相信你们彼此之间会认识的。 Apa yang sesungguhnya terjadi, saudara? 有什么事发生呢？ Karena kita belum bergabung di dalamnya. 我们必须要在里面要彼此， Mulailah menaruh hati, saudara. 我们要开始。 Kalau saudara sudah lama di tempat ini, 如果我们已经很久在这个地 mungkin 方， sudah 5 tahun, 已经5年的时 sudah 间， 10 tahun, sudah 10 tahun, 已经10年了， rangkullah yang lain. 我们要彼此关怀， Dekatilah yang lain. 要亲近他们， Tidak usah banyak-banyak. 不需要很 Kalau 多。 satu orang bisa dengan 2 orang lain. 如果一个人能够跟2个人在一起的话， Yang pria dengan pria. 哦，男的跟男的， Yang wanita dengan wanita. 女的要跟女的， Jangan pria dengan wanita. 不要男的跟女的， Nanti masalah lain lagi. 这样很多的事情发生。 Saudara, ini dilakukan terus-menerus. 我们必须这样子继续不断的做， Supaya kita merasakan sebuah persekutuan yang erat. 叫我们认识到，叫我们真的体会到，我们就美好的团契， Yang dekat, yang kuat satu dengan yang lain. 我们有彼此之间有巩固的联系。 Dengan demikian, 若是这样的话， dalam ibadah kita, 在这个崇拜会上， orang akan merasakan sebuah kedekatan. 我们就感觉到我们是有亲密的关系， Akan merasakan sebuah relasi yang intim sekali. 我们就认为讲到彼此之间的关系是这样的合作。 Tuhan memberkati kita. 上帝祝福你们。 Kita berdoa.